Bismillahirrahmanirrahim. Babun beristiqamah. Bab pada menyatakan istiqamah. Istiqamah ialah mengikut jalan yang betul. Mustahaknya istiqamah ini sehingga kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berdoa pada tiap-tiap rakaat sembahyang dengan surah Al-Fatihah. Yang penting dalam surah Al-Fatihah itu ialah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang betul. Jalan yang betul itu ialah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalan orang yang dimerkai ke atas mereka, waladdallin, dan bukannya jalan orang-orang yang sesat. Alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Siapa dia? Ditafsirkan oleh firman Allah Ta'ala, ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang-orang yang Tuhan beri nikmat ke atas mereka ialah nabi-nabi. Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, iaitulah orang-orang yang dilantik oleh Allah Ta'ala, yang diwahyukan kepadanya untuk menyampaikan ajaran Allah. Itu nabi-nabi. Sama ada nabi-nabi yang jadi rasul ataupun nabi-nabi yang tak jadi rasul. Kemudian as-siddiqin, orang-orang yang benar. Yang benar disebut dalam Quran, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Kemudian mereka berjihad perjalanan Allah dengan harta dan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar. Itu orang yang benar. Di antaranya ialah at-tajirul amin, as-siddiqin ma'as-siddiqin. Peniaga yang benar bersama dengan siddiqin, iaitulah orang yang percaya pada dosa dan pahala. Maka dia tak tipu orang kerana percaya pada dosa dan pahala. Dia tak kecek orang. Orang yang benar cakapnya dan benar amalannya, benar hatinya, ni as-siddiqin. Asy-syuhada, syuhada ialah orang-orang yang mati dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Yang dibuktikan benarnya sehingga dia berjuang untuk menegakkan agama Allah, dia dibunuh, mati. Sampai mati menegakkan agama Allah, itu syuhada. Orang yang hidup kita tak tahu, mati dah. Sehingga dia mati dah. Kita kena baca sejarah mereka. Salihin, orang-orang yang soleh. Orang-orang yang baik. Yang beramal dengan ajaran Islam. Meninggalkan larangan Islam. Itu orang-orang yang soleh. Itulah mereka yang Tuhan beri nikmat ke atas mereka. Al-maghdubi alaihim qaliman ghadaballahu alaihim. Orang yang Tuhan marah ke atas mereka, iaitulah golongan ahli kitab. Golongan yang tahu kitab tapi tak ikut kitab, tak beramal dengan kitab. Alim, tahu kitab Allah Ta'ala tapi tak ikut kitab Allah Ta'ala. Menyesatkan orang, merosakkan orang, padahal dia tahu kitab Allah Ta'ala. Ada juga manusia yang begitu, padahal dia tahu kitab Allah, dia tahu Allah Ta'ala, dia tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tahu syurga dan neraka, tetapi kerana kejar dunia, kejar kemewahan dunia, kejar kesenangan dunia, tak berdali dunia dulu. Agama ke kediam, ramai manusia begitu. Ini al-maghdubi alaihim. Ad-dhalin, yang tak tahu kahla, tak tahu apa satu, jahil, bebal. Ini yang sesat.
Jadi mereka yang istiqamah ialah mereka yang ikut jalan Tuhan beri nikmat ke atas mereka, nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Tak ikut orang yang diberkati oleh Allah dan tak ikut orang yang sesat. Itu istiqamah. Makna istiqamah. Di mana nak jadi istiqamah ni banyak ujian, banyak cobaan. Dengan sebab itulah kita disuruh berdoa pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Tiap-tiap rakaat doa. Termasuklah sembahyang sunat. Termasuk sembahyang mayat. Sembahyang mayat, rokok tak ada, sujud tak ada. Tetapi Fatihah ada. Dalam Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Masalahnya, semua mengaku dia betul. Tak ada yang kata dia tak betul. Yahudi kata dia betul, Kristian kata dia betul, Hindu kata dia betul, Buddha kata dia betul, Komunis kata dia betul, syaitan dan iblis kata dia betul, perampok kata dia betul, orang curi kata dia betul. Pasal apa perampok? Merampok, mencuri, nak cari nafkah. Tak ada yang mengaku dia tak betul, mengaku dia betul. Yang betul daripada Tuhan. Al-haqqu min rabbik, yang betul daripada Tuhan. Oleh kerana itulah dalam kehidupan ini kita jadi keliru. Hak ni kata dia betul, ni kata dia betul, kata dia betul, kata dia betul. Dengar syarah sedap pula, huraian sedap pula, ada upang pula, menyebabkan kita terpengaruh. Di sinilah kita disuruh ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang istiqamah, jalan yang betul. Dalam satu hadis, pada satu hari Nabi SAW bersama dengan sahabat dia, Nabi toreh atas tanah, toreh dengan garis yang betul, kemudian dia letak cabang-cabang garis yang banyak, dan Nabi membaca firman Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya inilah jalan aku, jalan yang lurus, jalan yang betul. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, nanti kamu akan terpelenting, tercampak daripada jalan yang betul. Begitulah Allah memberi pesanan kepada kamu supaya kamu bertakwa kepadanya, berjaga-jaga. Nabi kata ini jalan yang betul. Ini saja, betul jalan ni. Cabang-cabang ni jalan yang salah. Tiap-tiap cabang ada syaitan. Syaitan jin dan syaitan manusia. Yang mengecek, yang menipu, yang menggoda kita. Supaya ikut jalan-jalan itu. Jangan terpengaruh dengan jalan-jalan yang banyak ini. Yang betul satu saja, iaitulah al-mustaqim, al-istiqamah. Itu makna istiqamah. Qala Allah Ta'ala, fastaqim kama umirta. Surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta, maka beristiqamahlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau diperintah. Wahai Muhammad, istiqamah, ikut jalan yang betul sebagaimana engkau diperintah oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad SAW dikecek juga, dikecek oleh pemimpin-pemimpin Mekah. Wahai Muhammad, tak usah bawa lah benda yang pelik ni. Pelik pada ajaran orang tua-tua zaman dulu. Nabi tak berdalil. Wahai Muhammad, kami sanggup beri harta pada wahai Muhammad, mau jadi orang yang kaya. Berhentilah cakap-cakap Islam ni. Wahai Muhammad, kami lantik mau jadi raja wahai Muhammad di Mekah ni. Wahai Muhammad, mau jadi ketua di Mekah ni. Wahai Muhammad, mau pilih orang puan mana mau nak menikah wahai Muhammad. Wahai Muhammad, mau nak apa wahai Muhammad. Ini adalah godaan. Nabi digoda dan Allah Ta'ala memerintah fastaqim kama umirta, maka beristiqamah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintah oleh Allah. Wa qala Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Surah Fussilat ayat 30 hingga 32. Artinya sesungguhnya orang yang berkata, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka beristiqamah, yakni berada di jalan yang betul, turun kepada mereka oleh malaikat-malaikat, dan malaikat itu berkata, jangan kamu takut, jangan kamu sedih berduka cita, dan bergembiralah kamu dengan syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Kami adalah teman-teman, kawan-kawan dan penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bagi kamu apa yang kamu ingin, dan bagi kamu apa yang dijanjikan, apa yang diperuntukkan kepada kamu. Kamu turun menjadi tetamu Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menyatakan malaikat memberi semangat kepada orang-orang yang beriman yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah, dan mereka berada di jalan yang betul ketika mereka menghadapi ujian di dalam dunia ini. Mereka dipelihara oleh Allah, tak cabut iman, tak berganjak dengan Islam. Dia beri ketenangan walaupun mereka dikepung oleh musuh-musuh yang ramai, menghadapi kesusahan dan mengikut satu tafsiran yang lain. Bila mereka dalam keadaan nazar, dalam keadaan nak mati, mereka didatangi oleh malaikat memberi semangat kepada mereka, jangan takut, jangan sedih nak mati, tinggal keluarga yang disayangi, jangan takut. Setelah engkau beristiqamah, Tuhan akan pelihara engkau, akan jaga engkau dan keluarga engkau. Tuhan memberi keterangan kepada orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah dengan beriman, kemudian mereka beristiqamah, yakni terus berada di jalan yang betul sampai mati, tetap tak menyeleweng ke kiri dan ke kanan. Ni duduk lilah sekali kiri sekali kanan, itu tidak istiqamah, itu orang munafik. Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka beristiqamah, berada di jalan yang betul, maka tidak ada ketakutan kepada mereka dan mereka tidak bersedih. Mereka itulah ahli-ahli syurga, mereka kekal di dalamnya, balasan di atas apa yang mereka amalkan. Ini janji Allah kepada orang-orang yang istiqamah. Adapun hadis-hadis Rasulullah SAW ialah an Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah thumma istaqim rawahu Muslim. Maksudnya dari Abi Amrah. Abi Amrah ni gelaran dia. Sufyan bin Abdullah, itu nama dia, radhiyallahu anhu. Kata Sufyan, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, katakan kepada saya berkenaan dengan Islam kata-kata yang tidak perlu lagi saya bertanyakan seorang yang lain daripadamu. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamah, yakni berada di jalan yang betul. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan bagaimana seorang sahabat
yang bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, minta Rasulullah SAW menerangkan kepada dia berkenaan dengan Islam dengan penerangan yang jelas, yang nyata, yang dia faham, sehingga tak payah lagi nak tanya orang lain, jelas. Maka sabda Rasulullah SAW dengan ucapan yang sangat pendek, disebut dengan jawami'ul kalim. Makna jawami'ul kalim ni kalimah yang pendek yang mengandungi makna yang besar, makna yang cukup, makna yang jelas. Mungkata, aku beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah, pendek saja. Percaya kepada Allah, kemudian istiqamah, berada di jalan yang betul, jalan yang benar, jangan berganjok. Di mana ucapannya juga disuruh bila seseorang itu didatangi oleh penyakit was-was. Bila mari was-was, Tuhan ada ke tak ada, ada ke tak ada. Mari was-was, Islam ya kedok, ya kedok. Ini was-was, ini kerja syaitan merasuk di dalam hati seseorang. Di antaranya amantu billah, kata begitu, amantu billah, aku percaya kepada Allah, cukup. Atau baca a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katalah aku berlindung dengan Tuhan yang menjadi, mencipta, mengurus manusia, yang menjadi raja, yang memerintah manusia, Tuhan kepada manusia, yang wajib manusia sembah, daripada kejahatan syaitan-syaitan yang mengelirukan hati manusia, minal jinnati wan nas, daripada jin dan daripada manusia. Yang mengelirukan manusia ni syaitan jin dan syaitan manusia. Manusia ada juga syaitan, bukan saja jin yang kita tak nampak. Tuhan kata manusia ada juga syaitan yang kerja dia kecek orang, tipu orang supaya keliru dengan Islam ini. Baca a'udzu bin nas. Di antaranya kata amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah, ikut jalan yang betul. Baca Quran, baca hadis Nabi, baca terjemahan dia, tanya ahli-ahli ilmu yang kita percaya, yang amanah, ahli ilmu yang kita tahu dia belajar di mana, dia beramal dengan ilmu dia, berjuang dengan ilmu dia. Ada ahli ilmu yang tak beramal dengan ilmu dia, ini yang jaga. Ahli ilmu yang kita tengok dia beramal dengan ilmu dia, berjuang dengan ilmu dia, dan mati dengan ilmu dia. Di antara imam-imam mazhab, imam-imam yang mengarang kitab-kitab zaman dulu yang sudah mati, ada mati dibunuh, mati masuk jail, mati dalam kehidupan yang susah menegakkan yang benar. Ini kita baca. Tengok ilmu-ilmu yang dikarang oleh imam-imam dan ulama-ulama ini, yang amanah dengan ilmunya, bukan yang tidak amanah dengan ilmu. Tengok Quran, tengok hadis yang dihuraikan oleh ulama-ulama yang mu'tabar. Ulama yang mu'tabar, ulama yang dia ambil kira pandangan-pandangan mereka, bukannya ulama yang tidak dia ambil kira pandangan-pandangan mereka. Itu istiqamah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maka jika sekiranya kamu bertelengkah, kamu berselisih faham dalam sesuatu perkara, balik kepada Allah, yakni kepada Quran, dan kepada Rasul, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika sekiranya kamu sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Allah dan hari akhirat, itulah penyelesaian yang sebaiknya. Itu istiqamah. Istiqamah balik kepada ajaran Islam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu
wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim. Maksudnya, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampirkan diri kamu kepada Allah. Hampirkan diri kamu kepada Allah dengan cara sederhana, jangan melampau. Jangan melampau, sederhana. Mengerjakan amal yang wajib buat semua, yang sunat berpanjangan. Bukan buat sekali lepas tu tak buat-buat. Itu makna qaribu. Hampirkan diri kepada Allah dalam keadaan sederhana, keadaan yang betul. Jangan melampau. Ada juga orang dia menghampirkan diri kepada Allah cara melampau. Buat benda agama tak suruh buat. Sembahyang sampai 100 rakaat. Nak buat, nak tunjuk dia lebih pada Nabi lagi. Parok dah lalu. Lepas tu mari malah dah buat-buat. Ini melampau. Jangan melampau. Agama suruh sekadar tu, sekadar itulah. Contohnya bila sembahyang atas tanah, Nabi ajar tanah tu bersih. Tanah tu bersih. Tengok tahi anjing tak ada, tahi babi tak ada, bekas anjing tak ada, bekas babi tak ada. Ataupun hujan dah turun tak ada dah. Sembahyang di atas itu. Ini takut ada bekas babi lalu, anjing lalu. Ini melampau orang panggil. Buat benda lebih pada agama. Agama suruh sekadar itu, itulah cara yang diajar oleh Nabi SAW. Jangan kita tambah-tambah. Nak mayang atas tanah, takut anjing lalu. Dia nampak anjing lalu. Tak nampak, sudah dibenarkan oleh agama. Melampau ni menyebabkan marinya penyakit was-was. Mari penyakit was-was. Sedangkan agama ajar sekadar itu. Tengok benda tu zahirnya bersih, bersih. Ini diajar oleh Nabi SAW. Oh tak, kita ni orang tahu hakikat. Mana lebih mu pada Nabi? Tahu hakikat mana lebih mu pada Nabi? Jangan lebih pada yang diajar oleh Nabi SAW. Sama ada tarikat ke hakikat ke syariat akidah, tak boleh lebih pada Quran dan hadis. Kalau lebih pada Quran dan hadis, jawab dia jadi sesat, menyeleweng daripada agama. Mana qaribu, hampirkan diri kepada Allah dengan cara yang betul, yang sederhana. Wasaddidu, dan istiqamah. Istiqamah makna ikut cakap yang betul, ikut penjelasan yang betul, yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis. Dan ketahuilah sesungguhnya seseorang kamu tidak akan berjaya dengan sebab jasa amalannya. Lalu mereka bertanya, engkau begitu juga wahai Rasulullah? Sabdanya, aku juga tidak berjaya dengan jasa amalanku. Malaikat Allah mengurniakan rahmat dan kurnia kelebihan daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Di mana kejayaan kita pada hari kiamat adalah pemberian daripada Allah. Kurnia daripada Allah. Bukan dengan pak jasa amalan kita. Sembahyang 5 waktu. Nak bayar satu jokong emas rumah syurga tak boleh. Satu jokong emas rumah syurga ni jokong emas. Sejokong emas ni berapa bilion harga dia. Nak bayar dengan sembahyang 5 waktu tak erok. Nak bayar dengan fitrah tak erok. Nak bayar dengan sedekah tak erok. Nak bayar dengan jasa amalan kita tak erok. Kerana syurga ni sangat mahal. Itu kurnia daripada Allah. Dengan sebab itu kita kena selamatkan diri kita dengan hampirkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang saleh sekadar kemampuan kita. Sekadar kita rok dengan hati yang ikhlas dan ikut perintah agama dengan jalan yang betul. Apa yang boleh kita amal, kita amal. Yang tak boleh amal, kita usaha supaya boleh diamalkan. Yang boleh kita amal, sembahyang boleh amal. Sedekah sikit-sikit boleh amal. Nak pergi haji, kena ada pitih. Ada pitih, kita amal. Tak ada pitih, niat dalam hati nak mengerjakan haji, kena ada usaha. Nak laksanakan hukum Islam, qisas dan hudud,
Tidak ada kuasa, tidak ada pemerintahan, cita-cita kena ada nak menegakkan hukum syariat itu. Itu makna menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.